Kanda gelilah, Dinda suka kan? Sakit tapi sedap, hebat betul lah. Aduh, pelan sikit sayang. Oh, lembutnya jari awak. Apa? Tak, em tak. Jari awak memang kuat, memang sedap. Oh, sedap. Assalamualaikum Umi Hafizah. Nak jumpa boleh? Tapi ada apa ya? Saya cuma menyampaikan kerisauan Walid, sebab dia nampak Baiduri itu ada potensi untuk jadi Sri Kandi Islam. Allahu Akbar, saya sebenarnya risau sangat, sebab Baiduri buat perangai kemarin. Takutlah kalau Walid marah Umi. Walid bukan macam tu. Dia sentiasa memandang lebih jauh. Kasum tahu kan, Walid ni kasyaf. Dia nampak apa yang kita tak nampak. Sebab tu Walid minta saya pesan dengan kasur. Berhati-hati jangan sampai Baiduri terjatuh di tempat yang salah, Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak Umi. Cuma Baiduri tu keras sikit hati dia. Minta Walid doa-doakan ya Umi. Eloklah tu nanti, bila dah kahwin, hati ini akan lembut dengan suami, tapi kena cari lelaki yang betul-betul baik, yang ada agama, yang boleh bentuk dia. Tapi Kasum jangan risau. Dekat sini ada ramai calon. Kasum pilih je, saya tak kisah Umi. Kalau jemaah kat sini pun, saya terima je, betul tu, senang sikit kan. Sekurang-kurangnya nanti bila dia dah kahwin, dia boleh berjuang dalam jihad rumah ni. InsyaAllah nanti saya akan minta tolong Walid untuk tengok-tengokkan calon yang sesuai untuk jadi menantu Kasur. Kasih Umi, Alhamdulillah. Bertambah kerap nampaknya kamu bertemu Rasulullah Abi. Kali ini wajahnya makin jelas Wali. Cahaya yang memancar-pancar sampai saya tak percaya mimpi. Saya bermakna selepas ini, bukan saja melalui mimpi Wali, tetapi melalui mimpi kamu juga, kita akan mendapat pesanan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Walid, ada satu peristiwa yang berlaku yang agak pelik sekali. Waktu itu saya pakai mahkota. Lalu Rasulullah melucurkan anggota saya itu dan digantikan dengan yang, Masya Allah cantiknya, seperti batu permata, yang bersinar-sinar nur cahayanya, seakan debu. Aku tengah cakap dengan kau ni Kak, tak payah Tak payah nak senyum-senyum perli, aku tak perli. Kau yang duduk dalam jemaah sekian lama, kau jadi bini nombor 3 ya? Tak ada siapa paksa kau kahwin dengan Walid, kau tu yang gatal nak. Tapi kau masih tak faham perjuangan Walid? Perjuangan Walid tak ada kena-mengena dengan kahwin ramai. Sebab tu aku cakap, kau masih tak faham lagi cara hidup kami di sini. Tapi engkau yang nak kahwin dengan Walid. Dari mula kau kahwin sampai sekarang, tak habis-habis kau bandingkan kau dengan kita orang. Macam mana tak bandingkan kakak? Kalau malam-malam kita orang pun kakak ambil, balik-balik alasan yang sama. Nak bincang-bincang. Kakak kita orang tahulah kakak tu juru cakap Walid. Tapi tak bermakna senang-senangnya nak ambil kesempatan. Kalau berani cakaplah sendiri dengan Walid. Kakak, kita orang tak tahu ke? Umi Hafizah sendiri yang cakaplah. Itu adik kakak lah yang suruh si budak baik. Duri tu kahwin dengan jemaah. Dan selalunya bila ada yang terpilih untuk dikahwinkan, mesti keutamaan pada amir-amir. Apa yang korang risaukan, balik kan? Dah ada 4 isteri? Macamlah aku tak tahu Kak. Engkau punya idea. Kan yang nak suruh Walid kahwin dengan budak tu, supaya salah seorang daripada kita orang ni diceraikan, betul tak silap hari bulan. Kakak yang kena cerai dengan Walid pada muka, tak mungkin pemilik kebun, akan membuang buahnya yang elok, sebar, banyak lagi buah lain yang busuk di pokok yang sama. Hanya orang yang tak waras je yang boleh percaya. Apa yang dia orang buat? Kat dalam tu Syikin mengarut. Tahu tak dia orang ramai-ramai minum air kaki Walid? Kononnya untuk dapatkan barokah. Mak. Aku sekali minum air kaki tu Syiki. Tak suplah dia orang tu. Memang sekarang ni, mak aku terlalu taksub pada Walid. Daripada bapakku sendiri, bahwa aku tak boleh halang tahu mak aku. Kalau mak aku nak pergi dekat situ, boleh jadi gaduh. Tapi ada bagus juga kau teman mak kau hari tu. Setidak-tidaknya, kau nampak sendiri kegiatan pelik dia orang. Memang tu pun sebab kenapa aku ikut dia malam tu. Tapi aku terkejut sangat. Kau faham tak? Darah aku ni dah sampai naik. Sebab aku tengok mak, aku minum air tu. Tapi kau ni gila tahu tak? Berani kau simbah air dekat muka orang tua tu kan? Ikutkan hati aku Syikin, bukan saja aku nak sembur air tu kat muka dia, Bersentuh aku nak angkat. Aku nak jirus kat kepala otak dia. Biar dia minum air kaki dia sendiri. Aku tak boleh bayang lah kalau kau buat macam tu sekarang ni. Kau kena cuba halang mak kau dari datang tempat tu lagi. Itulah masalahnya bila orang dah tak masuk. Sampai dah boleh hilang, Kewarasan nak berfikir. Mak aku tetap juga nak cakap yang Walid tu kononnya. Wali Allah yang boleh bawa dia masuk syurga. Tak apalah buat masa sekarang ni. Aku ikut je lah mak aku. Asalkan hati aku tenang. Aku tahu mak aku selamat cuma
jemaah kita makin ramai, seharusnya ekonomi kita menjadi lebih besar, perniagaan-perniagaan kita berada di merata pelusuk. Kita kena jaga, kita kena pastikan yang kita dah dapat buktikan bahwa ekonomi Islam didasari disiplin diri. Bagi tujuan untuk mencapai ketenangan jiwa, dibentuk oleh satu sistem, kepercayaan tentang kebenaran di dalam Islam, didorong oleh aspirasi rohani yang tinggi, dan dituntut oleh hukum ilahi. Insya Allah, Walid, kita masih berpegang lagi tradisi perniagaan yang kita cipta berdasarkan landasan Islam. Kita takkan terpedaya dengan sistem ekonomi barat. Insya Allah, alhamdulillah. Kita betul-betul bernasib baik karena para jemaah kita di kalangan ahli-ahli ekonomi. Korporat kita kena pastikan yang mereka terus bersama kita. Itu je cara dia nak ajar supaya hati dia tu lembut. Awak ni dah kenapa ni Gila anak awak-awak nak libatkan. Pula dalam kumpulan sesat awak tu Dengar ni saya tak izinkan. Yang nak nikahkan dia dengan mana-mana pun. Jemaah dalam kumpulan tu faham. Jaga mulut awak, jangan tuduh mereka sesat. Memang sesat pun. Kalau dia seorang guru yang baik, dia sepatutnya ajar awak taat pada suami. Awak kalau pas sekumpulan tu awak sanggup lawan saya, itu guru saya. Dia yang banyak ajar saya agama, bukan awak. Memang saya patut-patut hormat dan taat pada dia. Sekarang ni awak tanya guru awak tu, syurga awak ada bersama. Ya, surga ada pada suami. Tapi suami yang macam mana? Suami yang kenal Allah. Tapi awak yang kenal Allah ke? Bukan yang pemalas nak kenal Allah. Bukan yang tak nak belajar agama. Tak nak kenal Allah. Syurga mana yang ada pada suami macam ni? Rusaklah cara berfikiran awak. Saya tak kisahlah awak nak cakap saya rusak ataupun sesat apa yang saya tahu. Saya kena selamatkan anak saya daripada dunia ni yang dah akhir zaman. Awak izin ataupun tidak, saya tetap akan nikahkan Baiduri dengan mana-mana jemaah kat dalam tu atas nama Allah dan Rasul. Baduri tak nak. Baduri lebih rela mati daripada kena kahwin dengan mana-mana. Ahli jemaah Ibu Baduri awak nak lawan. Cakap saya tak izinkan. Kalau awak balik jatuh talak, maaf saja tidak cukup. Kem akan dihantar ke Labuan, mana malu kau, bila kau boleh bercinta dengan seorang lelaki yang belum lagi diputuskan oleh Walid. Pengertian bid'ah, macam-macam bid'ah, dan hukum-hukumnya. Pengertian bid'ah, macam-macam bid'ah, dan hukum-hukumnya oleh Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Pengertian bid'ah. Bid'ah menurut bahasa diambil dari bidah, yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Sebelumnya Allah berfirman, Badi'us samawati wal ardi. Allah pencipta langit dan bumi. Al-Baqarah 2:17. Artinya adalah Allah yang mengadakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Juga firman Allah, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Al-Ahqaf 49. Maksudnya adalah, aku bukanlah orang yang pertama kali datang dengan risalah ini dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, bahkan telah banyak sebelumku dari para rasul yang telah mendahuluiku. Dan dikatakan juga, fulan mengada-adakan bid'ah. Maksudnya, memulai satu cara yang belum ada sebelumnya. Dan perbuatan bid'ah itu ada dua bagian. Satu, perbuatan bid'ah dalam adat istiadat, kebiasaan, seperti adanya penemuan-penemuan baru. Di bidang iptek, juga termasuk di dalamnya penyingkapan-penyingkapan ilmu dengan berbagai macam-macamnya. Ini adalah mubah, diperbolehkan. Karena asal dari semua adat istiadat, kebiasaan, adalah mubah. Dua, perbuatan bid'ah di dalam ad-diyan, Islam, hukumnya haram, karena yang ada dalam dian itu adalah tauqifi, tidak bisa dirubah-rubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan hal yang baru, berbuat yang baru, di dalam urusan kami ini yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatannya ditolak, tidak diterima. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang berbuat suatu amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Macam-macam bid'ah. Bid'ah dalam ad-diyan Islam ada dua macam. Satu bid'ah qauliyah i'tiqadiyah, bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dasar Rafidah, serta semua firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Dua, bid'ah fil ibadah, bid'ah dalam ibadah, seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian, yaitu A. Bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, yaitu mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Allah Ta'ala, seperti mengerjakan salat yang tidak disyariatkan, syam yang tidak disyariatkan, atau mengadakan hari-hari besar yang tidak disyariatkan seperti pesta ulang tahun, kelahiran, dan lain sebagainya.